Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Saya sambung perkongsian pengalaman saya belajar agama zaman muda-muda dahulu. Okey, dan sambung perkongsian saya pengalaman bersama ustaz favourite saya ketika saya belajar bersamanya di Masjid Abu Bakar As-Siddiq di Bangsar. Saya tak adalah nak kata sampai ke tahap guru sebab jumpa pun sebulan 2 kali. Sebab kuliah beliau di sana sebulan 2 kali. Jadi saya kata beliau ni ustaz favourite. Okey, ustaz favourite saya ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dulu menghadiri majlis-majlis tahlil. Wish, hadir. Dan terus terang saya katakan, sejujurnya saya katakan, main point of attraction, main point of interest ataupun faktor penarik utama ialah ada makan selepas majlis tahlil itu ya. Jadi ketika menghadiri majlis tahlil itu, saya pun sambil mengikutinya apa, ada perkara-perkara yang saya terfikir macam ada yang tak kena. Tapi yalah, who am I to say it is not right ke apa kan? Kena pula ustaz-ustaz dia buat, imam masjid yang duk memimpinnya. Maka saya menghadirinya, tetapi macam ada perkara-perkara yang saya tertanya-tanya yang mungkin insya-Allah dalam video lain saya akan kongsikan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak pernah menganjurkan majlis tahlil kecuali dalam satu suasana. Dalam satu suasana yang ini pada tahun 1996. 1996 apabila ibu saya meninggal dunia. Ibu saya rahimahullah meninggal dunia. Okay, saya ingat lagi ketika itu saya membuat penerbangan Kuala Lumpur ke Canton. Canton balik semula ke Kuala Lumpur. Canton ni sekarang dipanggil Guangzhou di China ya, berhampiran dengan Hong Kong. Okay. Jadi setelah mendarat, saya mendapat berita ibu saya telah pun meninggal dunia. Jadi saya pulang ke rumah, ketika itu masih duduk di Bangsar. Sampai rumah, sebab penerbangan Canton ni panjang. Daripada awal pagi sampai ke maghrib, pada time sampai rumah dah dekat isyak atau begitu. Saya mencium arwah ibu saya. Kemudian saya mandi-mandi, makan, saya tidur. Okey. Saya tidur. Kenapa tidur? Sebab saya tahu esok saya akan busy dalam menguruskan jenazah, menguruskan tempat perkebumian dan sebagainya. Saya tidur. Dan esoknya, alhamdulillah, saya banyak membantu-bantu dalam urusan jenazah sehinggalah dikebumikan. Kemudian, terfikirlah juga nak buat majlis tahlil. Terfikirlah juga, ya. Dan saya pun tahu jadual ustaz favourite saya, bahawa beliau akan datang ke masjid di Bangsar tu dalam sehari dua lagi. Jadi saya tak buat majlis tahlil, saya tunggu dia sebab saya nak panggil dia, saya nak jemput dia, saya nak dia yang memimpin majlis tahlil sempena kematian ibu saya. Sebab kita kata ini ustaz favourite, ustaz yang saya hormati, dalam ramai-ramai itu saya kata seorang ni saja kan. Jadi seseorang yang saya hormati, seseorang yang saya pandang tinggi dan saya mahu dia yang pimpin majlis tahlil. Maka saya pun tunggu 2 hari kemudian apabila beliau ada kuliah dan saya tunggu awal-awal. Maknanya bukan jumpa selepas habis kuliah, bukan dia kuliah maghrib, jadi saya tak jumpa sebelum. Maaf, saya tak jumpa selepas solat isyak berjemaah, tapi saya tunggu awal-awal. Saya sampai masjid awal, saya tunggu sebelum azan maghrib, saya tunggu. Kemudian saya nampak dia datang, dia parking kereta, dia pun mari. Saya pun cerita, Assalamualaikum Ustaz, ibu saya baru meninggal 2 hari lepas. Dia pun innalillah, dia pun bacakan doa. Lepas tu saya tanya dia, Ustaz, saya nak buat majlis tahlil. Boleh tak? Dengan penuh hormatnya, okay, saya menjemput Ustaz untuk memimpin majlis tahlil tersebut. Dan dia jawab, tak apa, tak perlu. Yang penting ialah amalan dia sendiri. Apa pula ni? Kan, saya pun terkejut. Saya tanya balik, Ustaz, saya nak buat majlis tahlil. Saya berbesar hati jika ustaz yang dapat memimpin majlis tahlil tersebut. Dia kata tak ada. Yang penting ialah amalan dia sendiri. Bukan majlis-majlis yang kita buat untuk dia. Jadi saya tak buat. Lalu dia pun nak cepat sebab dia nak kena ambil wudu untuk solat maghrib, prepare kuliah ke apa ke. Jadi saya tertinggal begitu saja. Saya tertinggal begitu, terpinga-pinga, tertanya-tanya. Kenapa pula tak boleh? Kenapa pula tak ada? Kan? Sebab dahlah saya ni baru kematian ibu. And then dalam suasana penuh semangat nak jemput ustaz favourite, nak panggil dia. Tengok-tengok dia kata tak payah buat. Dia tak mahu buat. Dan dia kata yang penting ialah amalan dia sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh
boleh bayangkan ya betapa saya time tu tak tahu nak sebut, kecewa ada dengan ustaz tu, marah pun ada, tertanya-tanya pun ada, dan macam mana ni ibu baru meninggal. Dan saya begitu kecewa, begitu sedih, begitu marah, sampai akhirnya siapa pun saya tak jemput dan tak buat apa-apa, langsung majlis tahlil. Sebab ustaz favourite saya ni tak nak buat, saya macam mungkin merajuk ke, mungkin upset ke, mungkin down ke. Kena pula lepas tu dah memang ada tugas penerbangan lagi, saya tak ambil cuti. Jadi itu pengalaman saya. Okey, dan hanya banyak tahun kemudian baru saya tahu. Okay? Banyak tahun kemudian baru saya tahu bahawa memang majlis tahlil ni tak payah dibuat untuk orang yang telah pun meninggal dunia. Ketika itu saya tak tahu. Ketika itu saya sendiri menghadiri majlis-majlis tahlil, sama ada yang dibuat di masjid ataupun di rumah orang yang baru saja ahli keluarganya kematian. Saya sendiri hadir, saya sendiri tengok ustaz yang famous memimpin, imam masjid memimpin. Lalu tiba-tiba like bom yang baru drop, batu baru drop, berbum kan. Kita nak buat sendiri tiba-tiba tak boleh. Tak payah. Jadi tapi meskipun saya kecewa dengan ustaz ni, dia dah 2 kali kecewakan saya. Pertama saya nak belajar dengan dia, dia kata tak payah pergi belajar dengan ustaz-ustaz sunnah yang lain. Okay? Ini kali kedua dia mengecewakan saya ke, menyebabkan saya marah ke, saya macam-macam perasaan lah ketika itu. Tetapi apa yang dia katakan itu, dia berlega-lega dalam fikiran saya. Apa katanya? Tak perlu, yang diambil kira ialah amalannya sendiri. Kan, jadi dalam suasana marah ke, kecewa ke, putus asa ke, macam-macam lah. Betul juga ustaz ni kata kan. Yang diambil kira ialah amalan orang tu sendiri. Apa yang kita yang masa hidup ni nak buat? Nanti orang yang meninggal, tak ada orang nak buat apa-apa majlis tahlil untuk dia, kesian dia. Orang kaya yang meninggal boleh buat majlis tahlil berkali-kali dengan begitu banyak orang jemputan. Mesti untung dia. Berlaku kezaliman di sini. Okay, saya terfikir-fikir, tapi ini sekadar fikiran saya sahaja. Saya belum mendapat jawapannya. Cuma banyak tahun kemudian bila saya belajar, barulah saya mendapat tahu ya. Saya mendapat tahu dan menjadi pegangan saya sekarang inilah bahawa tidak adanya majlis tahlil ataupun nama dia yang lebih tepat, tidak ada majlis penghantaran pahala kepada orang yang telah pun meninggal dunia ya. Jadi ini pengalaman saya. Jadi saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pengalaman ini ialah saya ni walaupun dalam banyak video-video saya, buku-buku saya menerangkan apa yang sunnah, saya menerangkan apa yang bid'ah, ayuh kita jauhi bid'ah, ayuh kita pegang pada sunnah. Nampak macam simple je. Orang lain nak garu kepala, macam mana ni kau kata bid'ah sunnah, habis tu banyak ustaz-ustaz dia buat, macam mana? Banyak imam-imam dia buat, macam mana? Dia orang ni pula kata ulama kata boleh, macam mana ni kan? Jadi tuan-tuan dan puan, saya sendiri pun sekarang ni mungkin bercakap relax saja. Saya sendiri pun dulu kalau tahun 90-an tu kan dah lebih 20 tahun lebih juga mengalami suasana yang sama. Saya ni pun orang Malaysia, saya ni pun buat amalan-amalan yang biasa kita dah buat. Dan saya sendiri belajar dengan cara yang macam tadilah, ibu baru meninggal. Kita tengah semangat nak panggil ustaz favourite pula tak mau. Kita punya give up tu sampai lanleh pun tak nak panggil lah. So akhirnya tak buat apa-apa majlis tahlil ya. Okay. Jadi itu pengalaman saya dan ianya sesuatu yang susah nak describe dengan word ya. Tapi tuan-tuan puan-puan boleh bayangkanlah. Jadi saya pun sendiri melalui proses-proses ini. Saya sendiri melalui, apa sah pula tak boleh kan orang semua buat? Apa sah tak boleh kan benda baik? Apa sah tak boleh imam masjid tu, imam 1 pun ada buat, imam 2 ada buat, imam 3 ada buat, kadang-kadang ustaz yang famous pun ada buat. Dulu kalau ustaz famous tu dia keluar di TV 1 lah. Kan Hal-Ehwal Islam ke apa ke, mereka pun ada datang ke Masjid Bangsa, mereka pun ada buat. So apa salahnya pula? How can you say it is wrong? Kan? Jadi saya sendiri mengalaminya. Saya sendiri pernah nak menganjurkannya dan saya belajar dengan cara yang begitu dramatik pun boleh, drastik pun boleh. Cuma saya ni tak adalah pergi bising-bising, tak adalah nak pergi tuduh sekian-sekian. Saya hanya berfikir-fikir tak perlu, yang diambil kira ialah amalannya sendiri. Fikir-fikir balik macam betul juga tu. Kan diambil kira lah amalannya sendiri. Dan benda ni zaman saya dulu bukannya kita ada internet untuk type saja hukum majlis tahlil kan. Ada keluar pandangan yang kata boleh, ada keluar pandangan yang kata tak boleh, sendiri analisa dan pilih. Tak ada.
Saya pergi ke kedai-kedai buku di Masjid India, okay, di sebelah Batu Road tu, Jalan Tunku Abdul Rahman. Kita tanya, ni ada tak buku yang cerita tentang hukum majlis tahlil ni? Dia bagilah buku Yasin yang buklet biasa tu. Yang Yasin tu dah siap dah surah Yasin. Surah-surahnya, zikirnya, doanya. Tak. Hukumnya boleh buat ke tak boleh? Tak ada buku tu, tak ada. So punya susah nak cari information tentang tu. Pergi cari kedai-kedai, semua dah bagi buku Yasin. Tak, saya bukan nak baca Yasin. Saya nak tahu hukumnya. Tak ada ya. Mungkin ada orang kedai pun tak nak jual. Yang tu tak tahulah kan. Tapi sangat susah untuk mencari the right information at that time. Cuma saya merajinkan diri tetap menghadiri kelas-kelas sunnah atas ustaz-ustaz yang ustaz favourite saya recommend tu. Saya hadir, belajar dan pelan-pelan saya mendapat tahu. Kadang orang tanya, kadang dia orang cerita. Dan akhirnya saya mendapat tahu sebagaimana yang saya pegang sekarang ni. Jadi moga-moga ini menjadi motivasi kepada tuan-tuan dan puan-puan juga. Bila dengar ada perbezaan pandangan, seorang kata sunnah, seorang kata bid'ah, jangan menutupnya dengan yang tu Wahabi. Kita buat je apa yang ustaz-ustaz kita buat. Jangan begitu. Anda menutup diri anda sendiri. Anda menutup kebijaksanaan yang Allah berikan kepada anda. Anda selalu berdoa dalam solat, bila-bila baca surah Al-Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim, kita selalu sebut. Dan kadang-kadang Allah bagi, tunjuk jalan tu. Tapi itu jalan Wahabi tak mau. Itu tu lain macam tu. Ini puak-puak tanduk syaitan dari Najm ni, tak mau. Okay, kita menolaknya. Kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Dan kadang-kadang Allah bagi tunjuk. Kita duk browse dekat YouTube tu, keluar lah ustaz ni. Ini ustaz tak ada tauliah ni, tak mau lah. Kita duk browse dekat PC, keluar ustaz ni. Tak maulah, kan? Kita sendiri duk menolak. Padahal cuba buka diri, mengkaji, menganalisa. Sekarang ni information overload. Punya banyak. Okay, ledakkan informasi yang sangat mudah untuk kita nak mengkaji. Mereka yang berkata majlis menghantarkan pahala ini okey, ada dalil dan hujah mereka, anda boleh kaji. Mereka yang berkata tidak okey, ada dalil dan hujah, anda boleh kaji. Dan anda kaji dengan penuh kejujuran. Anda kaji sendiri dengan penuh, dengan berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah aku yang mana yang benar antara kedua ni. Okey? Tunjukkanlah aku. Jangan kita, yang ni tak Wahabi, kita tolak. Dia bagi dalil hujah panjang-panjang. Yang dalam internet pun ada footnote. Web page pun ada footnote. Kita tolak. Tak nak Wahabi. Tak mahu yang ni ustaz favourite ni. Yang ni ustaz selebriti ni. Aku kenal ni. Selalu keluar ni. Kan? Jadi kita pilih atau menolak berdasarkan sebab-sebab itu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah perkongsian saya. Pengalaman saya. Dan saya pun sendiri belajar dengan cara-cara yang peristiwa-peristiwa yang sangat terkesan dalam diri saya. Sehingga sekarang ni pun saya masih ingat. Dan saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga menjadi motivasi kepada kita untuk mengkaji. Dan bukannya menolak. Sebab kita tolak ayat Quran. Kita tolak hadis semata-mata atas dasar ia adalah Wahabi. Okey, sebelum bateri habis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, landing.